Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Ba'du. Qala Syekhu An-Nazim rahimahullah ta'ala wa mutarjim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi bita'arina. Hayyun alim. Baca bismillahirrahmanirrahim. Hayyun alimun qadirun muridu. Sami' basirun ma yasha' yuridu. Hayyun alimun qadirun muridu. Sami' basirun ma yasha' yuridu. Mutakallimun summa sifa tu zati laysat bi ghairi au bi ain nizati. Mutakallimun summa sifatu zati laysat bi ghairi au bi aini zati. Mutakallimun summa sifatu zati laysat bi ghairi au bi aini zati. Hayyun alimun qadirun muridu. Sami' basirun ma yasha' yuridu. Mutakallimun summa sifatu zati laysat bi ghairi au bi aini zati. InsyaAllah sambungan kita sifat yang wajib. Ya Allah Khaliq, dialah satu-satunya ilah. La ilaha illallah, tiadalah yang bersifat uluhiyah melainkan Allah. Jadi Allah jugalah ilah. Bila ilah tentulah ada sifat kamalat pada dia, yang dia tak hajat pada sesuatu yang semua makhluk mesti berhajat pada dia. Antara sifat yang terdapat tidak, kita dah belajar dulu, atas nama ma'ani tu, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, sabit dengan Quran dan hadis. Begitu juga sabit dengan akal yang sahih, akal yang sihat. Tentulah mensabitkan adanya sifat ma'ani tu. Bahkan seluruh daripada Asma'ullah Al-Husna tu, dengan kita faham rumusan 7 sifat ma'ani tu, seluruh sifat Asma'ul Husna tu, himpunan asma' tu dinisbahkan pada Allah Ta'ala. Ya Allah sendiri namakan zat dia dengan nama demikian. Cukup dengan 7 sifat ma'ani ni nak menunjukkan adanya segala Asma'ul Husna. Ada orang gaduh kerana pergi belajar Asma'ul Husna tapi tak faham sifat ma'ani. Itu pelik sikit. Kaedah kita, ulama kita ajar ngaji sifat 20, khasnya sifat ma'ani ni. Faham sifat ma'ani ni, faham Asma'ul Husna. Tapi belum tentu faham Asma'ul Husna dengan faham yang sepatutnya. Hanya tengok terjemah, nak boleh faham sepenuhnya
Kalau tak faham betul dan tak ada betul apa yang ada pada 7 sifat ma'ani ni, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, itu juga seterusnya. Satu bab ke depan jumpa nanti insya-Allah. Itulah bab sifat harus pada Allah Ta'ala, membuat mungkin atau meninggalkan mungkin. Fafi'lu mungkinin aw turku. Allahumma salli ala. Membuatkan benda mungkin ataupun meninggalkan. Membuat atau meninggalkan mungkin, itulah harus pada Allah Ta'ala. Baru kita akan faham semua tu dah cukup untuk menghiburkan seluruh asma al-husna. Begitu juga kalau ada pun segala sifat lain yang pada Allah Ta'ala, semua tu terkandung dalam kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Okay, lalu sikit ulangan pelajaran tu. Saya tak ulang lah yang Quran, hadis apa. Semua tu sabit dengan akal dan nakal. Sambungan kita ni nisbah bicara istilah ulama kita. Yang ni dia panggil sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ni apa? Atas nama sifat, dia adalah sifat yang sabit dengan sebab sabitnya ma'ani. Bahasa mudah dia sebut itulah. Nama ma'nawiyah tu sendiri pun dah menunjukkan maksud tersebut lah. Pasal ma'ani dia jamak, mufrad ma'ani, maknan. Jadi bahasa mufrad dia sifat makna. Apa makna sifat makna? Sifat yang qaim bizzat, sabitatun, yang maujudatun, yang musyahadatun. Dia adalah sifat yang sabit di zat, yang qadimatun, azaliyatun, qadimun qadim, azali pun azali. Dia ialah wujudiyatun, subutiyatun, dia ialah wujudi, subuti. Bahkan musyahadatun, dia adalah sifat yang kalau Allah Ta'ala beri kebayaan pada kita, boleh musyahadah kan sifat tu. Macam mana Allah Ta'ala kebolehan dia musyahadahkan zat dia. Dia beri kita keupayaan boleh melihat dia, ada bab jumpa nanti bab tu. Macam itulah bila dia beri kita lihat zat dia, sabit pada zat dia segala sifat ma'ani dia. Dia punya istilah macam tu lah. Pasal macam mana sabit zat, macam itulah sabit sifat zatiyah ni. Itulah kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Prinsip kita nak faham, bila sabitnya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, bila sifat ni sabit pada zat Allah Ta'ala, tentulah Allah akan bersifat kalau kudrat, qadir. Kalau iradat, zat yang bersifat iradat, tentulah zat itu murid. Zat yang bersifat ilmu, tentulah zat tu adalah satu zat yang alim. Ni uslub Arab lah. Nak menunjukkan dilalah kaedah ulama kita ajar ambil faham daripada sabitnya ma'ani, sabitnya sifat di zat, tentulah menunjukkan zat yang mempunyai sifat tersebut, dan tentulah ada nama pada dia yang menunjukkan sifat tu sabit di zat dia, dan tentulah ada keadaan yang memastikan sabitnya sifat tu zat, sifat tu pada zat. Itulah dipanggil kaun tu, itulah panggil kaunuhu, keadaan. Kalau kudrat, kaunuhu qadiran. Apa maksud kaunuhu ni? Dia lah satu hal yang mesti ada apabila ma'ani sabit di zat, sifat sabit di zat, tentulah ada satu keadaan yang menghubungkan sifat di zat. Bahasa yang tu dipanggil ma'nawiyah. Kalau bahasa mudah ambil faham ma'nawiyah ni, bila ada sifat, tentulah zat yang bersifat dengan sifat demikian digelarlah dengan ma'nawiyah. Jadi atas bahasa lah kita sebut hayyun, alim, qadir, murid, sami', basir, mutakallim. Kalau kita dah bisa dengar, tak ada heran tu. Qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Yang itulah nama yang sabit. Bila sabitnya kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam,
Yang bila sabit nama ni nak isyarat kepada tentulah sabitnya keadaan sifat sabit di zat. Ya. Boleh faham cakapnya tu? Boleh? Boleh terang? Yang kalau kita belajar sorof, kalau ambil dalam konteks Melayu dulu, senang. Yang kita nak pakai faham, ada satu istilah daripada 7 sifat ma'ani tu, dengan tu boleh faham maknawiyah. Apa dia? Yang memang orang Melayu kita pakai. Ilmu lah. Kalau orang ni ada ilmu, kita panggil dia siapa? Dia ada apa? Dia ada ilmu ke ada alim? Dia ada alim? Dia alim. Siapa panggil alim? Dia ada ilmu. Jadi mana sifat, mana nama? Sifat ilmu. Alim, nama yang diberi pada zat yang bersifat dengan sifat ilmu. Kita tak kata dia ni ilmu pasal dia alim. Macam mana? Dia ni ilmu pasal dia alim. Tak betul. Dia ni alim sebab dia ada ilmu. Ilmu tu apa? Ilmu sifat bagi orang yang bersifat dengan sifat ilmu tersebut. Dengan bersifatnya dengan sifat ilmu, maka dia dipanggil seorang alim. Dalam konteks kita belajar sorof, apa dia sifat dan nama tu? Sifat ni masdar, nama tu isim fa'il yang diberi pada siapa fa'il bagi hasil subut masdar tu pada zat tersebut. Boleh faham? Yang ni yang kita kena mengaji panjang. Saya cerita dah habis cerita tu. Tapi bila kita tak support, macam mana? Tak faham. Itu yang kena mengaji ni. Bayang nak saya dah ajar cerita satu-satu kaedah nak faham pun tak faham ni. Jadi nak menunjukkan apa? Memang kena belajar ilmu khas di situ untuk faham. Macam mana pun, saya bukan nak merubikkan keadaan, cuma nak memahamkan disiplin. Memaham macam ni, kita kena faham satu disiplin ilmu dan tata bahasa khasnya dalam bahasa Arab. Dan Quran turun dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Kami, kata Allah Ta'ala, turunkan Al-Quran ni Arabi, nisbah pada Arab. Disyarah oleh para ulama tafsir kita. Apa maksud Qur'anan Arabiyyan? Arabiyyan qawaiduhu. Arabiyyan lughatuhu. Lughah dia, bahasa dia tu, bahasa Arab. Antaranya qawaid dia. Yang tu Arabi. Lagi apa? Uslubaha. Uslubahu. Usluban. Kita baca dengan tamyiz senang. Qur'anan Arabiyyan tak mana? Lughatan. Itu lughah. Lagi qawaida. Qawaid dia. Tak mana lagi? Dia Qur'anan Arabiyyan. Dia guna zuqiyan dia. Zuqi dia, rasa dia, nak kaedah, nak faham dia. Balaghiyan, dari segi balaghah dia. Lagi zauqi, syauqi, nak rasa syauq, seronok. Tu adalah mesti rujuk kepada kaedah-kaedah Arab. Pasal bila Quran ni Arabi, tentulah menggunakan segala uslub Arabi. Allah Ta'ala akan gunakan hak tu untuk turun Al-Quran. Yang Quran tu kalam Allah, nak memenangkan Nabi SAW bahawasanya yang ni adalah kalam Arabi. Wa hadza kitabun arabiyyun mubin. Ni adalah kitab yang memang jelas-jelas orang Arab. Jadi kalau orang dakwa kata Quran ni bukan Arab, ahad jami wa arabi, bahkan ada orang mendakwa bahawasanya Quran ni adalah ajam. Jadi bukan bahasa Arab ni. Bukan kata bahasa Arab. Ada yang menafikan, dia kata Nabi Muhammad pun bukan bangsa Arab. Dia pelik apa? Memang bahasa Arab. Bahkan orang sastra Arab pun tak boleh lawan Arab yang Allah Ta'ala turunkan. Dia lah mukjizat. Dia ijaz kan orang yang mahamnya. Saya nak syarah tu siapa? Nak memahamkan bahasa Arab tu main mana? Itu yang kena ngaji nahu, ngaji saraf. Nak kenal satu-satu uslub khasnya kita belajar macam ni. Belajar macam ni dia panggil ilmu saraf. Yang kita belajar daraba yadribu darban fahuwa daribun. Siapa panggil darib? Pasal ada darbu pada dia. Bila dia buat darbu, telah buat daraba.
Dia sedang buat darbu, dia yadribu. Darban tu masdar, roots dia, akar dia, asal-asal usul kalimah. Daribun fahuwa daribun ni, nama fahuwa ni menunjukkan bahawasanya dia adalah menunjukkan zat yang mempunyai sifat darbu. Yang itulah darib. Situlah tempat kita bicara. Kalau kita belajar ilmu saraf, situlah tempat nak ambil faham qadir hayyun tu kan. Hayyun nisbah baca tak susah. Tadi saya sebut baca tu apa syair. Nak ambil faham tu yang selalu rumit sikit bab ni. Satu, kalau nisbah disiplin ilmu, tu yang ramai orang lari mengaji. Dia sebenarnya bukan susah, tapi tak apa nak peduli, nak betul-betul hadamkan benda yang sepatutnya kena faham. Yang tu yang menyebabkan susah. Kalau faham ni, insya-Allah memang Allah Ta'ala senangkan kita. Bahkan dengan faham ni, ya Allah, lapangnya dada, sedapnya, seronoknya memahamkan mana satu sifat, mana satu nama yang sabit di zat. Sabit pun, sifat pun dia menunjukkan adanya zat, nama pun menunjukkan sabitnya nama tersebut di zat. Mesti ada nama yang akan, mesti ada zat yang akan dirujuk bila sebut ada nama, ada makna sifat. Itu kaedah juga tu. Bahkan bukan saja pada orang Ta'ala, makhluk pun kaedah bahas dia macam tu. Satu pembahasan dia. Memang tak lari asal kaedah kita nak faham Allah Ta'ala, mesti melalui kaedah memahamkan makhluk. Antara makhluk tu kalam makhluk. Antara makhluk tu perbuatan makhluk. Antara makhluk tu penciptaan makhluk. Apa yang makhluk oleh mereka. Kaedah nak faham tu mesti faham. Jelas faham tauhid tu, barulah nanti boleh hubungan antara makhluk dengan Allah Ta'ala. Sikit sana nak sebut hubungan tu. Jadi nak cerita tak mana. Kalau asal kitab senang je. Hayyun tu pun biisqatil atif. Saya nak syarah syair tu. Asalnya wahayyun, atau daripada fawajibun lahul wujudu lamatan. Wajiblah boleh Allah Ta'ala, bagi Allah Ta'ala ni oleh sifat wujud ni, wal wujudu wal baqa wal qidam, apa tu sambung ni wahayyun. Atau jauh tu wujudu tu lah. Wajibun lahul wujudu wal qidam wahayyun. Wahayyun itu wa alimun wa qadirun wa muridun, semua tu wow. Tapi apa istilah dia tu? Isqatil atif, gugurkan huruf ataf dia. Sebab bila huruf ataf dia tak jadi dah taktik syair atau bahar rojas ni untuk merojaskan dia. Dia kan jadi masalah. Kalau berbuah wow tu hayyun wa alimun wa qadirun wa murid, kan tak kena tu. Sepatutnya bacaan dia hayyun alimun qadirun muridu mustaf'ilun. Dan tu khas kena ngaji ilmu arut kopiah masalah. Saja saya sebut tu, ngaji esok senang. Siapa? Semua dah biasa dengar. Cuma nak tahu nama istilah yang dalam ilmu tersebut. Esok cepat pandai. Tapi jangan terlalu cepat. Siapa? Orang yang terlalu cepat nak capai sesuatu biasanya dibalakan dengan tak capai apa maksud. Pasal terlalu cepat. Tapai kita buat program sepatutnya 3 hari. Sehari je baru gaul dengan ragi. Macam tak sabar nak makan. Habis lempar parik itu buang semua. Siapa? Tak cukup tempoh ni. Satu ngaji pondok dengar nasihat. Ni pun cerita panjang-panjang kat luar. Lagi tak pandai duk pondok, jangan keluar. Kalau bodoh keluar pondok, jangan berani-berani mengajar kalau bodoh. Siapa? Kalau bodoh orang mengajar, orang rosak. Bukan orangnya rosak, kita rosak dulu. Siapa? Bodoh tapi mengajar. Mengaji kat pondok tak dapat. Takat ceramah, tak payah. Nak ceramah. Tapi jangan sebab pandai ceramah pergi mengajar. Jangan lingkupkan diri sendiri. Dan lepas tu melingkupkan orang lain. Dia hukum dalun udil. Sesat, menyesatkan. Itu wajib untuk ilmu, belajar dulu. Bagi reti semua bab ilmu, baru keluar. So masyarakat pandang, tambah kita duduk tempat yang masyhur terbilang. Satu Malaysia kenal nama Pondok Patih ni. Orang yang duk sibuk dengan mengaji lah. Orang yang tak peduli masjid, nama masjid kampung dia tak kerti. Sikit sebut itu.
Orang yang mengaji tak asing nama Pondok Patih ni, tambah dikenal pula siapa yang mengajar, siapa yang pernah keluar daripada Pondok Patih ni. Nama dah terbilang dah. Lepas tu tengok-tengok kita yang buat tai, habis palit semua orang kenal. Yang buat pasal, yang buat malu. Kami tak malu apa, tapi merosakkan diri sendiri. Nak nasihat mana ni? Tak pandai, kalau bodoh pergi mengaji, dia pandai pun keluar. Kalau bodoh pergi keluar, jangan tunjuk pandai. Yang tak boleh mengajar lagi, nanti pergi mengajar. Jangan rosakkan diri sendiri. Saya tak kata rosakkan orang, jangan rosakkan diri sendiri. Pasal kita duk rasa macam kita pandai, rupanya bodoh. Nipu orang pula. Pasal nak dapatkan imbuhan dengan sebab pergi mengajar. Jangan pasal lah. Tak ada masalah nak ambil upah apa. Masalah mengajar, ada bahas kita dalam fiqah, tak ada masalah. Halal untuk ambil upah. Bancu simen boleh upah, tambah benda-benda yang memang mahal dalam agama. Benda ni pula orang ramai lain boleh ajar, dia nak minta kita juga. Boleh, harus kita minta upah untuk mengajar. Ini kalau atas dasar minta upah. Kalau bodoh, jangan duk berani mengajar benda yang kita duk bodoh. Satu mengaji lagi pandai. Jangan pandai bercakap ya berat, nampak segak pakai jubah sorban macam ahli ulama tu guru, padahal bodoh. Jangan buat pandai. Tambah pula buat keluar fatwa macam-macam, merepet, hukum hakam tak erti, jangan buat bodoh gitu. Tapi kalau cakap itu bercanggah dengan orang, bercanggah dengan orang, hak orang tu yang bodoh, tu cakap lagi. Saya banyak tu kan. Dia kata banyak dah. Kita erti, dia tak erti. Kita cakap ini orang kata kita salah. Saya tak takut langsung. Saya berani bertumbuk, mari. Takut apa tak berani dengan aku? Memang ramai yang tak berani buat. Saya yang kata orang jauh-jauh tu, orang dekat-dekat saya tak berani. Kadang-kadang kita cakap ni tak setuju dengan saya. Ustaz ni keras sangat. Kalau keras sangat, mai kat aku sembang. Aku nak tunjuk keras aku tak mana, lembek mana. Tak berani apa? Kasar sikit lah saya sebut tuan. Orang keliling tak berani. Dia kata saya macam ni. Mai duduk depan, sorry, maaf lah. Saya tahulah ustaz. Minta maaf bergadang. Saya tak tahu dia tak mengaji. Kita cakap dia tak setuju. Pelik dah. Dia bodoh. Kita cakap dia tak setuju. Panggil menghadap. Jumpa tak nak. Angkat tangan awak you. Sorry lah. Minta aku samat. Sorry kalah aku. Aku cakap tak mahu setuju. Tak mahu pakai. Tapi bila cakap, main berhadap tak mahu lari. Bermalah ni. Sikit lah itu. Saya macam tu. Tapi hampa jangan buat bodoh itu. Esok kerjaan kata apa contoh. Dia kata hak bodoh apa sokong. Ustaz ni pun Pondok Patih sokong. Padahal bodoh. Saya saja cakap itu. Pasal zaman lah ni. Kita dah banyak sangat dah. Bab-bab mengaji kan. Itu nasihat tu. Benda yang kita ngajar sepatutnya kena faham. Tak faham-faham. Dia pun tak pergi mengaji apa yang sepatutnya dia kena faham. Tak ada orang pergi ngajar apa benda yang dia faham. Yang kita ajar untuk bagi dia faham, dia tak mahu mengaji. Itu pelik tu. Ini pasal pondok ni, kita tolong perhidup je kan. Untuk ke depan ni, lain lah kot. Pasal kita ada atas nama pondok kita sendiri, kita aturan sendiri. Orang tak boleh lah buat peraturan hang nak duduk sini, peraturan aku macam ni. Peraturan kami macam ni. Macam ni. Apa peraturan tu nanti lah. Lambat lagi umur pun tak sampai mati dulu kau nak tahu. Ada sini lah dulu. Duduk tempat yang memang dia amanahkan untuk kita pegang tu, mesti ikut peraturan kita. Tak setuju, sorry minta maaf, tak boleh duduk sini masa kena mengaji jemaah macam mana, apa-apa kena bangun tidur macam mana je lah. Tak boleh duduk sini, yang keluar. Nak duduk sini mesti ada kesetiaan sini, bagi tempoh dulu, tempoh edah. Bahasa edah. Tempoh edah tu, tempoh orientasi apa dia orang begitulah lah ni punya bahasa. Mai ni tengok boleh ikut tak boleh ikut. Untuk tanya anak boleh ikut tak boleh ikut mengaji, setuju tak setuju, elok tak elok. Setuju boleh duduk, bagi pondok, bagi semua elok duduk, mengaji elok. Tak mau setuju, silakan cari pondok orang lain. Kalau rasa pondok ni keras sangat ke apa kan, tak boleh nak ikut aturan apa, minta maaf, pergi cari pondok lain. Yang ni bukan tempat nak kelahi, tempat nak mengaji. Siapa nak mengaji, nak jumpa dengan orang kelahi ni, tak ada masa kami nak kelahi dengan apa. Kasar sikit ayat tu. Macam tu
Banyak anak orang ramai-ramai ni, orang kata, saya awak lain pun sama. Ada ustaz ni mengajar, orang ni tak mengaji. Yang mengaji betul-betul berapa putung. Yang lain sampah sarap. Rosak tu. Habis-habis keluar pondok, orang kata ngaji apa? Pondok Fatih. Pondok Fatih tu pergi ngajar tu merapu, merepet. Tampar lagi sekali. Baik. Jadi hayyun. Daripada hayya, Yahya hayatan fahuwa hayyun. Jadi kita belajar dulu sebut hayat. Hayatuhu summal kalam sam'u. Bila sebut hayat, tentulah zat yang bersifat hayat fahuwa hayyun. Itulah yang kena belajar tasrif tu. Hayya Yahya hayatan fahuwa hayyun. Isim fa'il dia pula bukan hayyun, hayyun dia hayyun wazan fa'ilun. Hayyun hayyun fa'ilun hayyun fa'ilun kalau ikut asalnya hayyun. Panjang tu cerita surah tu, ngaji lain lah tu, wazan fa'il. Jadi dia bukan fa'il kan, pasal dia sifat syabah. Hayya Yahya isim fa'il dia jarang sangat ada di atas wazan fa'il. Wazan fa'ila yaf'alu ni, fariha yafrahu, bukan fahuwa farihun. Faiza fariha yafrahu farhan fahuwa farihun. Hayyun tu hayyun, farihun lain. Hayyun tasydid. Hayyun. Allah, apa nak sebut tadi? Kalau disebut belajar tafsir, tu baru kita akan faham. Oh gitu. Jadi tak boleh nak faham sempurna makni maknawiyah ni kalau tak lalu betul ilmu saraf. Satu sudut boleh faham, kalau boleh faham boleh, tapi memang dia akan gagal faham dengan setepatnya jika tak lalu proses mengaji ilmu alat, mengaji ilmu saraf tu. Bahkan pengalaman saya mengaji, berapa ramai orang salah syarahkan hubungan antara makni maknawiyah. Dia faham lazim-lazim, tapi dia kata Allah ni kuasa, hayyun ni kuasa qadir, kudrat, kaunul qadiran tu kudrat tu kuasa, kaunul qadiran tu maha kuasa. Oh tak betul. Ada pula kuasa maha kuasa, sifat Allah kuasa satu, maha kuasa satu, tak betul. Bukan kudrat kuasa, kaunul qadiran maha kuasa, bukan. Kaunul qadiran tu nak menunjukkan nama, satu nama, pasal kudrat tentulah fahuwa qadir, itu nama. Bila qadir ni maksudnya dia ada tiga dialah situ. Ada dialah apa? Ada dialah zat yang bersifat kudrat. Satu. Dua, apa dia? Subut kudrat di zat tersebut, itu yang qadir. Dua. Tiga, mestilah ada hubungan yang menyebabkan bernama qadir tu antara sifat kudrat dengan zat. Jadi ada dialah madah, ada dialah hay'ah itu. Tak mana madah dia ada darbu, kalau sebut kudrat tu ada kudrah. Lepas tu ada madah dia zat yang bersifat kudrat, ada alamiah, ada nama yang sebut dengan sebab sebutnya kudrat di zat, fahuwa qadir. Macam mana nak faham tu? Tu saya ajar suruh orang faham lah tu. Tak ada hadam juga. Duduk lama sikit ngaji. Ngaji memang kena makan masa dari dulu zaman. Ada orang ngaji pecahan sampai lah ni tak faham-faham. Padahal nak kena ngaji STK je. Prinsip dia ada sama, ada disiplin nak kena dengar. Macam ni. Bukan boleh gelebang, gelembung. Sifat maknawiyah, gelepuk Allah Maha Kuasa. Bukan syarah bodoh gitu. Dia disiplin ilmu. Nak faham dilalah. Yang tu yang kalau kita faham Quran tu, apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyu. Dia jualah yang hidup. Bila huwal hayyu, maksudnya sabatalahul hayatu. Mana hayat tu? Fahuwa hayyun, huwal hayyu. Bila dia hayyun, zat yang bernama hayyun, tentulah menunjukkan subut hayat di zat. Jadi bila dia hayyun, tentulah subut sifat hayat. Begitu juga
tu hayyun. Alim, bila alim, alim, tentulah subut ilmu. Tu lagi. Qadir, qadir tentulah subut kudrat. Murid, arada yuridu iradatan fahuwa muridun, tentulah subut iradat. Sami' sama juga, isqatil atif. Wa sami'un wa basirun. Sami' basirun. Basir tu betul wazan basir, fa'il. Sami' tu asalnya sami'un. Sami'un yang mendengar. Basirun yang melihat. Tapi baca sami' darurah syair. Darurah lagi. Tu darurah tu ilmu arut suku. Yang tu sambil-sambil saya sebutlah. Tapi kita faham, macam tu nak faham kitab. Macam tu hamba kena kemahiran satu sebutir buku huruf ataf, mana wazan tak wazan, darurah syair tak darurah syair, baru baca tu macam cakap Melayu lah. Bahkan cakap Melayu pun tak boleh hurai macam tu, tapi kita faham Arab tu sebiji tu. Macam orang kata apa, macam buah nyo tu kita dah buka kopek, santan dia banyak kalori, nutrition pack dia satu macam ni, padahal baru tengok kulit tak tahu semua. Kalau orang tak ada ilmu nak proses tu, tak boleh jangan tengok buah apa dia dalam tu, dia tak tahu. Boleh faham? Saya buat misal tu. Kita yang reti alat ni, kita tengok tu siap dah, ni gugur huruf ataf, yang ni ataf ni apa, ni asal darurah syair sini. Tu tengok tu tahu dah hitam putih. Bak kata pepatah, sekilas air di lautan telah ku kenal jantan betinanya. Kita kena ngaji itu lah. Kena tu. Tu kena ilmu. Kenal Allah tu lagi ya. Tengoknya sedar kita hidup, Allah hidupkan aku. Sihat kita, Allah sihatkan aku. Sakit pun datang pada dia. Tapi carilah sebab pasal apa masalah ni. Mesti ada sebab. Sebab makan ke apa. Mesti ada sebab, musabab tu. Orang Ta'ala jadikan dah sunnah dah, mesti ada sebab. Itu lampu, tak ada menyala. Mesti tak ada elektrik. Yang elektrik ada, kok fuse terbakar, mesti ada. Yang tu perjalanan sebab. Itu bab tauhid tu. Bab tauhid. Yang ni pun jeng tak boleh faham pasal apa. Rupanya ilmu arut tak kerti. Rupanya ilmu soroh tak faham. Rupanya nahu tak boleh nak kerti, nak susun main fa'il. Jadi mesti tengok apa alat-alat yang menyebabkan kita tak boleh hadam tu. Ataupun tak pernah mengaji pun sebelum ni. Padahal lah pun. Ataupun mengaji tak kerti apa pun. Jawi pun tak kenal. Sikitlah bahasa gitu lah. Dia mesti ada sebab. Tak faham. Mesti ada sebab. Wajib ada sebab. Kalau komputer pun buka-buka tengok rosak. Itu tak berjalan. Mesti apa ni? Atau buka-buka piuk biru. Apa masalah ni? Jumpa pakar dia kena senang je. Dia detect. Kita bodoh tak kerti. Sikit saya sebut misal-misal tu nak menunjukkan khasnya antara nak bicara ni banyak benda kena mengaji. Baik, asal kita nak faham kitab senang je. Ilmu yang dia bahagi pun dah proses siap dah. Nak hadam tak boleh hadam melainkan kena ngaji alat dia, ilmu furuk untuk memaham usul akidah ni. Jadi bila usul tu wajib, furuk pun jadi wajib. Pasal dengan furuk lah menyebabkan boleh faham hak wajib. Dia termasuk jadi wajib juga pasal ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi wajib ngaji nahwu, wajib ngaji saraf. Banyaklah kena ngaji. Habis tu anak makan nasi, nak bagi lalu makan nasi banyak, kena ada lauk. Kena beli lauk tu. Habis tu takkan nak makan nasi saja tapi boleh makan banyak? Mana boleh. Nak masak nasi cepat-cepat, itu cantik elok tak ada kerak macam mana? Kena boleh beri periuk nasi. Mau pakai dapur arang dengan hitam pungkok dapur arang tu kan, main kayu api, dapur minyak tanah. Tu nak bagi pungkok periuk bersih, merelik, tak hitam langsung. Try buat ya. Jadi kena beli alat yang munasabah. Kena beli alat yang munasabah, agak mahal lah sikit. Ni pun nak faham mesti ada alat yang munasabah. Kena ngaji lama lah sikit. Saja nak buat bandingan tu apa dia. Tertib dan disiplin tu. Bila tak faham tu yang masuk parit, masuk gaung, masuk longkang faham tu. Itu yang dia boleh kata kudrat tu kuasa, kaunu qadiran tu maha kuasa. Nak huraikan kudrat. Bukan. Ada orang siap misal lagi. Kata dia kudrat tu macam
Kita misalnya boleh angkat, kita ada kederat angkat bunyi beras, lepas tu kita duk angkat tu, itulah kaunuhu angkat beras. Ya Allah, bukan macam tu, bodoh. Dia satu sudut nak syarah bagi faham sifat ma'nawiyah. Tapi rupanya bodoh, dia tak faham ma'nawiyah tu apa dia. Ya. Jadi macam mana nak tahu betul tak betul tu? Ngajilah lama sikit. Satu, kalau bodoh jangan berani mengajar. Siapa? Ada orang bodoh yang akan kata kita pandai pasal bodohnya dia. Tapi bila ada orang pandai, kantoi dah. Pasal nampak bodoh dah. Tak malu lah orang pandai nampak kita bodoh. Orang bodoh yang nampak kita pandai. Kan? Itu bab ilmu. Tambah pula bab musyahadah, bab batin. Kita duk syarah bab batin macam ni. Ramai orang yang memang ahli batin. Dia kenal kata dia, cakap telajak ni. Cakap macam orang makrifat. Tapi rupanya bengong. Jangan buat pasal. Duk zikir, nampak macam hebat, macam ahli tarik. Rupanya tak ada tarikat apa pun. Sorry lah, kasar sikit lah bahasa tu kan. Orang ahli dia kenal. Cakap macam ahli tauhid. Cakap sembang-sembang. Rupanya tak ada tauhid pun. Tauhid pun tak kerti apa dia. Ya. Nampak kata salah. Salah apa? Rupanya salafi, wahabi. Kata salah. Itu. Nampak macam cekedik, buka kitab gini-gini, rupanya bodoh baca kitab, ibarat kitab pun tak faham. Itu jangan tu. Pasal bab-bab ni kantoi ramai. Tambah kalau mengaji, sifat Allah ada orang tak bisa mengaji pun. Sikitlah bab tu. Atas kita bicara, atas kita dah biasa dengar, tak heran. Ada kadang-kadang kita dah biasa dengar, lali ya. Kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirah muridah aliman hayyan sami'a basarun kalam. Lama lah dengar. Memanglah lama dengar, mu faham ke? Situ dah faham pula tauhid bukan dekat ilmu saja. Tauhid ni sampai hati kita tauhid, Allah alim. Kita jahil. Kita jahlu. Kita yang bersifat jahlu ni kita jahil. Bila kita jahil, Allah alim ni macam pandai je. Macam pandai. La ilma lana illa ma'alamtana. Aku jahil. Ini boleh hati Allah bagi. Orang puji kita mu pandai dia. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Mustahil aku pandai. Mustahil aku pandai. Allah yang bagi pandai aku. Tu sebab aku pandai. Tapi mustahil aku pandai. La ilma lana illa ma'alamtana. Allah lah alim, aku jahil. Orang puji kita, pandai. Tak layak aku terima puja ni. Alhamdulillah. Lillahil hamdu. Bukan li hamdu. Tak layak untuk aku. Berasa je aku, astagfirullah. Ampunkan aku ya Allah. Aku berasa aku pandai. Itu ahli tauhid. Itu baru arif. Baru faham tauhid. Baru tahu perjalanan tauhid. Kalau tidak, dia tak tahu nak bagi tauhid. Mudah-mudahan Allah telah mudahkan kita faham bab tu. Cuma mudah tu doa. Sabab. Bila duduk tempat sebab betul. Ngaji betul-betul. Pasal wajib dapatkan tauhid ni. Bukan benda sunat muakkad, sunat hi'ah. Bukan sunat ab'ad. Bahkan dia ruknun min arkanid din. Dia syartun min syurutul Islam wal iman. Dia rukun daripada rukun agama. Syarat daripada beberapa lagi syarat-syarat nak sahkan iman. Baik. Asal syarah tadi sami' basir. Asal sami' itu sami'un basirun. Asalnya wa sami'un wa basirun. Kemudian ma yasha' yuridu. Barang yang menghendaki ia Allah Ta'ala, ma yasha'u yuridu. Menghendaki Allah Ta'ala, ma yasha'u yuridu. Apa maksud dia ni? Terjemah dia bagi pun, bermula masyiah Allah Ta'ala ialah iradah Allah Ta'ala. Kata dia, ma yasha'u yuridu. Apa dia? Yuridu ni ialah ma yasha'u. Apa maksudnya? Iradah dan masyiah adalah makna sama. Arada yuridu iradah. Sya'a yashi'u masyiah. Dua masyiah ni dipanggil dalam tertib ilmu saraf. Kalimah ni dia masdar mimi. Masyiah, mahyid. Bagi. Wazan maf'il, maf'al. Dia masdar mimi. Dia ada mim di depan. Masyiah. Dengan mana? Dengan mana sya'a. Syiah. Masyiah. Macam hadha yahidu haidan mahid. Mahid masdar mimi. Yas'alunaka 'anil mahid, yas'alunaka 'anil haid.
Masdar. Ini masdar, tapi mahid wazan maf'ilun tu. Bila mahid wazan fa'il, mafil, wazan mafil menunjukkan di atas wazan maf'ilun, masdar mimi. Itu pun satu hal, nak faham tu. Jadi lama sikit. Jadi asal nak sebut kalau bahasa mudah, masyiah Allah adalah iradah Allah. Kalau Quran sebut masya Allah, kita sebut pun masya Allah. Apa maksudnya? Masya'a Allah. Maksudnya ma arada Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'un ay wa ma turiduna illa an yuridullah. Itu maksudnya. Apa maknanya? Masyiah Allah adalah iradah Allah. Iradah Allah adalah masyiah Allah. Apa maksudnya? Huwa. Sama, tak ada beza. Kalau kata ni mansya'i ilahi, maksudnya irada ilahiyah. Makna sama, masyiah. Tu ma yang syak yuridu. Tapi kita belajar lepas, apa sya'a arada sama. Tapi azina izin, jaga lain. Wa ghayarat amran wa ilman warida kama sabas. Kan? Iradah, ilmu, redha, amar, izin, tu lain. Iradah lain, izin lain. Walaupun Allah menghendaki Abu Jahal jadi Abu Jahal, tapi Allah tak izin Abu Jahal jadi Abu Jahal pasal dia hantar Nabi Musa. Hantar Nabi Muhammad. Firaun jadi Firaun, Allah yang kehendaki, masyiah Allah, iradah Allah, Firaun jadi Firaun. Allah Ta'ala tak redha, tak izin Firaun jadi Firaun. Pasal Allah Ta'ala hantar Nabi Musa suruh Firaun beriman. Bahkan dia hantar Nabi Harun lagi untuk bagi Firaun beriman. Izin lain, tapi masyiah dengan iradah sama. Ya? Jadi antara bab mengaji tauhid ni kena faham mana muradif, mana mukhalif, mana yang serupa, mana lain. Seterusnya mutakallimun ay mutakallimun wa mutakallimun, dan sifat mutakallim. Mutakallim ni manawiah daripada kalam kallama yukallimu kalama, itu masdar dipanggil Allahumma salli alaihi wasallam. Isim masdar. Juga masdar, isim masdar. Maksud kallama yukallimu patutnya takliman, tapi kallama yukallimu kalaman. Tu dipanggil isim masdar. Tu pun besar belajar sarah tu, panggil isim masdar atau masdar apa. Jadi kallama yukallimu kalaman fahuwa, bukan fahuwa kalimun, fahuwa kalimun, fahuwa kallama yukallimu fahuwa mutakallim. Seolah-olah takallama yatakallamu takalluman fahuwa mutakallim. Nak menunjukkan fahuwa ni bukan saja mukallim tapi mutakallim. Menunjukkan, jadi mutakallim nak menunjukkan apa? Ada ta pada mutakallim, maksudnya Allah sebut kalam, dan kalam dia qadim azali. Kita jumpa nanti bab ta'alluq, sebut sekali lalu insya-Allah. Kalam Allah Taala kalam qadim. Macam mana ilmu Allah Taala qadim, kalam Allah Taala kalam qadim. Bila kalam qadim maksudnya walaupun sebelum diturunkan Quran, Taurat, Injil, semua kitab dan suhuf yang daripada Allah Taala sabit dah sekalian kalamullah, dan apa yang dia nak kalamkan pada makhluk dia tu dah sebut kalam ta'alluq tanjizi qadim dalam bab ilmu. Silap betul. Dalam bab ilmu sama. Dan kita bicara ni bab kalam. Dan bab kalam sabit pada kalamullah. Jadi Allah Taala kalam dia bukan baru. Sifat kalam qadim, dan apa yang dia nak perkatakan tu dia dah mutakallim qadim. Boleh telan. Lalu ngaji ayat tu lah payah tu. Rasanya faham. Tapi tak faham. Nampak? Sebab tu dia berat sikit. Dia kena ada alat nak faham. Asal saya nak syarah mutakallim. Patutnya kallama yukallimu takliman fahuwa mukallimun. Tapi tak kata Allah ni mukallimun. Allah bukan, Allah memang mukallim, tak nafikan dia mukallim, tapi atas bicara akidah kita bukan nak bicara sebut mukallim pada Allah Taala.
Sebab bila Allah kallam Allah Musa, bila dia kallama tentu dia mukallim. Bahkan Allah i'tibar azali dan qadim. Allah bukan mukallim, tapi dia mutakallim, ada ta wazan tafa'ala, mutakallimun, mutafa'ilun. Ta menunjukkan mutawa'ah. Mutawa'ah menunjukkan apa? Menunjukkan subut, tanjizi, qadim. Subut dah kalam Allah Ta'ala, kalam nafsi dia azali, macam mana zat dia azali, qadim azali, sifat ma'ani dia qadim azali, lagi sifat ma'nawiyah dia qadim azali. Boleh faham? Boleh telan? Macam boleh tak pondok 2 hari duduk? Boleh? Nyongin kau kan? Itu saya cerita satu. Jadi apa ni? Saya mengaji, mana boleh main, mana boleh tidur. Malah tidur. Untuk macam mana nak faham tu betul-betul? Serius. Mula tu ada bab hari tu saya dah ajar. Hampa nak jumpa, saya ajar balik. Jumpa bab tu belum tentu. 5 tahun pun belum tentu saya ajar balik bab tu. Dengar elok saya sebut. Satu mengaji bila mengajar ilmu alat dan perkakas yang memang kena belajar, pastikan waktu nak mengaji mesti fresh. Mesti jangan tidur. Pasal saya nak ulang balik bab tu bukan senang. Bukan senang tu maksudnya bukan sentiasa duk baca kitab yang sama, dah bahas ilmu yang sama. Banyak lagi ilmu nak belajar. Kena hari tu kita sepatutnya kena faham bab tu, hari tu kita tidur tak faham ataupun tak hadir, hari tu kita balik, hari tu kita cuti, hari tu pergi kenuri. Satu, pondok ni mana ada cuti. Bebek hang buat cuti sendiri. Gagal pelajaran. Itu yang tu bebek pondok bodoh tu. Pasal apa? Gagal. Belajar A, B, C, D, E, F, G tak ngaji. Tiba-tiba ngaji H. A, B, C, D, E, F tak ngaji. G, ngaji H saja. H balik kampung pula. H ngaji. I, J, K, L, M, N, O, P. P ngaji. Jadi PH. Melawak itulah. Itu yang kencing tu. Kencing orang. Motornya dari WXYZ jadi Wahabi habis. Right. Tak jadi Wahabi pun jadi J. J, jahil, bengong. Tak erti. Syarat tak cukup. Saya ngaji banyak guru nasihat tu, Fatih nasihat arwah Fatih itu. Saya ngaji Tok Roger tadi lagi lah. Sekali saya pernah, saya ingat saya gagal dengan dia pasal saya tak tahu dia punya disiplin lagi pun. Kita masa tu duduk ngaji. Dia duduk mengajar, saya tak pernah miss saya mengajar satu hari tu. Balik lah, dah lama tak balik. Itu tak cerita kat dia pula balik. Masa dia mengajar, saya balik, kena balik air Khamis. Air Khamis tu dia mengajar Soroh. Sekali tu saya balik, tengah Zuhur Asar tu tak ada, pasal balik lepas Zuhur. Nak kejar bas apa-apa. Tak ada nak jumpa dia. Lepas sekolah sembahyang Zuhur, balik ambil bas, dan lah balik rumah. KL. Balik hari Khamis, Jumaat, Sabtu mai balik, hari Ahad mengaji balik, sekolah tu, hari sekolah mengaji. Hari Ahad tu mengajar lah, ngaji dengan dia, ngaji Nahu. Dia kata, gimana? Kata dia, tak nampak. Balik rumah tu. Sekali tu semua hidup saya dengan dia, saya gagal kat situ. Sekali tu. Tapi mujur saya cover balik. Hari yang saya kata, kawan yang ada, dia ajar, dia sebut lah. Masa tu, belajar Soroh, baru nak masuk sulasi mujarad pada sulasi masjid. Dia bagi 12 bab. Saya tengok 12 bab tu, Allah menyesalnya aku. Dia ajak apa? Mula-mula tengok 12 bab. Daripada mula A, I, U, I, ya. Nak ajak 12 bab af'alah. Saya tu tak erti lagi. Baru ngaji. Saya kena tu saya serik lah. Tak ada, aku takkan tidur. Aku takkan tinggal menjelis mengaji. Saya tak miss mengaji. Yang waktu rehat, kena rehat. Waktu ngaji, mesti kena ngaji. Tak boleh lah duduk ngaji main-main, bodoh-bodoh, tak boleh lah. Bukan masa dia. Pasal nak berulang balik, peluang mengaji belum tentu ada. Sekarang ni, duduk boleh ngaji, kita rasa macam nantilah boleh main-main lagi, bila nak mengaji belum boleh tahu. 2-3 hari ke depan lagi pun belum tahu boleh mengaji. Dia tahu, ni mati, ni sakit. Ni apa, patah kaki, ni patah tangan, ni kena balik, ni duit tak ada. Janganlah. Biar mengaji sekali yang lalu tu, pak, ambil. Belum tentu peluang yang sama akan dapat. Tambah tak Tok Guru mati pula. Tak ada dah mengaji. Aku cadang baru dah ambil faham. Rupanya tak ada peluang dah mengaji. Habis.
Kena nyanyi sikit. Oh dah. Harapan menjadi debu. Macam mana? Harapan menjadi debu. Dulu zaman saya duduk nyanyi lagu tu. Tahu lagu tu? Oh, tahu. Payah. Oh. Bukan cerita nyanyi lagu harapan nak kahwin mengawet tu, bukan. Ini cerita mengaji ni, harapan menjadi debu. Harapan Arab nak jadi pandai, punya bodoh. Apa? Tak cukup syarat. Tekalimun. Nak cerita apa? Tu'ata mutawah. Pasal kalama, tentulah kalama taklim. Tapi sebut kalam. Itu isim masdar. Lepas tu bila kalam, kaunuhu, bukan kaunuhu kalimun. Bukan kaunuhu mukallimun. Kaunuhu mutakalimun. Siapa pula? Pasal nak menunjukkan subut kalam tu bukan bila kalama saja. Tapi kalama tu azali lagi. Maksudnya Allah sebut kalam dan Allah kaunuhu, bukan kaunuhu kalimun tapi kaunuhu mutakallim. Maksudnya apa yang dia nak kata tu dah sabit siap azali. Sifat tu pun sabit. Apa yang sabit dengan sifat tu pun, itu yang istilah masdar. Dan mahasala bil masdar pun dah subut azali lagi. Pasal bila Allah Ta'ala kalam, bila kalim tu mesti bukan saja Allah Ta'ala kalim, tapi dia mutakallim. Satu bahasa kalim tu, Nabi Musa kalimullah. Pasal kalim maksudnya subut Nabi Musa kalimullah. Musa kalimullah. Bukan Musa kalamullah, Musa kalimullah. Yang berkata-kata dengan Allah Ta'ala. Allah mutakallim, menunjukkan subut azali lagi. Kalam tu pada zat Allah Ta'ala. Tanjizi qadim dalam bab kalam. Boleh? Boleh faham hujung? Bab tu memang susah sikit. Kalau bodoh macam mana? Aku tak boleh main dah lepas ni. Sajalah sebut gitu kan. Summa sifatu zati laisat bi ghairi au bi aini zati. Ni panjang ni, tak faham, tak padan 5 minit. Sifat zat laisat bi ghairi ain, dia bukan lain daripada ain. Dia bukan lain, laisat bi ghairi, dia bukan ain, bukan lain daripada zat, dia bukan ghairu zat dan dia bukan ainu zat. Oh, panjang tu, cerita dulu. Nak cerita apa nanti? Beza antara zat dengan sifat. Dan sifat pun kita bicara ni sifat apa? Sifat ma'ani, sifat zati. Sifat zati dengan zat. Dengan bahasanya zat Allah Ta'ala dengan kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Adakah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam ni diri zat ataupun lain pada zat? Yang tu bicara ni nanti khas bicara situ, insya-Allah. Dan kena kenal ada 7 imtiazat, perbezaan antara zat dengan sifat. Pasal apa? Nak kena kenal pula istilah bawa, tambah nak bawa ilmu tauhid makhluk. Oh, macam-macam panjang tu. Nantilah jumpa nanti kita berhenti itu. Kalau terjemah, bermula sifat az-zat Allah Ta'ala itu bukanlah lain daripada zat atau ain zat. Baca boleh, nak faham belum tentu. Panjang tu. Pastikan mengaji ada. Kalau agak mengantuk, rehat dulu. Masa mengaji jangan tidur. Tidur saya baling lagi. Tak pun lastik ya. Buat pistol air kau yang boleh pump tu. Jauh sikit lagi kalau tak kuat kan. Bunyi angin sikit yang buat air kencing. Jenuh basuh dasar pula. Tambah duduk dekat ni lagi power. Tekan bawah tu. Berlubang terus hidung. Oh tahu. Tambihun liman ghafala kan. Itu je. Sejuk apa itu. Ya. Bawa pistol layang tu. Kalau relakan diri angkat kan. Ustaz tembak saya. Saya bagi tu. Saya tak nak pergi tidur. Bagi sabab betul. Masa mengaji jangan tidur. Jalan dia macam mana? Rehat sebelum mengaji. Kalau perlu tidur, tidur sebelum mengaji. Mesti tahu waktu tidur, waktu rehat bila. Yang tu gagal tu kadang-kadang. Sebab gagal mengaji pasal tu.
Tak kenal masa rehat dan masa ngaji. Tak kenal diri waktu keupayaan dan waktu lemah upaya bila. Bila mengantuk memang lemah upaya. Memang tak ada upaya nak mengaji. Kalau kita mengantuk, bagi hilang lu mengantuk, tidur, rehat, masa mengaji pastikan jangan mengantuk. Pelan tu. InsyaAllah sambung itu. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdhalas salatin ala sayyidil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Allahumma salli afdhalas salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika